Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah sampai bab yang ke-8. Bab 8 bab ini dia agak je lah mudah bagi cikgu yang telah mengajar KBSM lah sebab apa yang kita belajar ni dalam KBSM dah ada. Baik, dalam bab ini tengok sini. Apa yang kita nak belajar, dia sama aja. Dia akan sentuh dua benda. Satu ialah berkaitan dengan dasar ekonomi baru. Kita akan belajar daripada tahun 1970 sampai tahun 1990. Seterusnya kita akan belajar dasar pembangunan nasional. Dua, pembentukan pelaksanaan. Pembentukan ni sebab pelaksanaan tu cara melaksanakan pembentukan tadilah, dan yang akhirnya kesan. Daripada sinilah kita akan sentuh pada hari ini. Pada hari ini saya akan sentuh berkaitan dengan pembentukan dasar ekonomi baru. Apa itu D ataupun nama ringkasnya pelajar boleh gunakan inilah DEB. Kalau dengar DEB, zaman siapa mula DEB Okey. DEB ni kalau kita tengok dia bermula daripada tahun 1970. Kalau soalan tanya bila, ini mungkin boleh diuji dalam soalan. Kalau saya cikgu tulis SO tu objektif lah. Tempoh masa dia 70-90. Berapa lama dia buat DEB ni? 20 tahun. Okey. Di sini pun dah ada ditulis dengan jelas. Dia tulis dengan jelas ini. Berapa lama tempoh DEB ni? Dalam 20 tahun. Ini boleh juga disoal dalam soalan objektif. Berapa tempoh? Mesti ni bila berkaitan dengan ni, dia akan tanya ialah tempoh bila. Okey. Kita tengok di sini. DEB ni satu rancangan yang sebenarnya ialah satu jangka masa panjang lah. Bila kita sebut rancangan, rangka rancangan panjang, maksudnya dia ada 4 fasa. 4 rancangan. 5 tahun. Rancangan pembangunan 5 tahun. 5 tahun berkaitan dengan ni. Mana kita nak tengok ni? 5 tahun ni pelajar boleh tengok di bawah ni. Ini rancangan DEB ni kalau kita tengok dia 5 tahun sekali. 5 tahun rancangan Malaysia kedua. Nampak ni sebab sebelum tu rancangan Malaya. Ketiga, keempat, kelima. Okey, ini pelajar dah jelas di sini. Barulah seronok kita belajar. Baru kita nampak macam mana kita nak faham ni. Baik. Apa lagi soalan kedua yang mungkin disoal? Dia soal di sini adalah tujuan. Sebab. Cikgu tulis di sini. Sebab DEB ni diperkenalkan. Mengapa? Sebab. Di sini bila kita katakan sebab, mengapa dia diperkenalkan, mesti ada sebab. Ni untuk memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Senang cerita dia nak bantulah sosioekonomi kita pada waktu tu jurangnya sangat jauh lah. Ada yang tinggal di kampung hasil daripada dasar pecah dan perintah yang dibuat oleh British ni. Sosioekonomi yang berbeza dari segi apa? Kaum, wilayah dan kawasan. Pada waktu itu luar bandar dengan bandar ni jauh beza. Itu sebab kalau kita tengok awal-awal ni, di sini ditanya apa? Di awal sekali. Apa tujuan DEB ni? Ni di sini juga dia boleh soal. Apakah tujuan DEB ni diperkenalkan? Apakah kita letak warna biru kot, comel sikit
Apakah tujuan DEB diperkenalkan? Nampak ke bawah ni? Okey. Apakah tujuan? Atas balik Sinilah Apakah tujuan DEB? Okey. Situ buat lagi DEB. Okey, kalau kita tengok situ, nampak jawapan di situ. DEB ini diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan, satu, dan menyusun semula masyarakat. Jadi di sini ada dua jawapan. Satu, saya tak nak letak warna biru, nak letak warna merah. Satu, dua. Itu tujuan DEB ni. Yang buat berapa tahun? 5 tahun sekali. Nampak ni, 5 tahun. Jadi pelajar faham awal-awal ni senang. Basmi kemiskinan, jurang. Kita nampak di sini. Jadi dari situ, barulah kita tengok kepada latar belakang. Macam mana dia ditubuhkan? Ditubuhkan pada tahun 1970. Siapa yang tubuhkan? Ini betul yang kita tengok. Majlis Perundingan Negara, MAPEN. Ditubuhkan ni, MAPEN ni. Dia nak pastikan, sebab tajuk kita ni integrasi. Dia salah satu cara dia ialah untuk ini. Untuk kerjasama antara kaum, memupuk identiti kebangsaan. Itu kita lagi situ itu yang kita nampak. Siapa yang terlibat, bukan calang-calang orang lah. Yang terlibat pada waktu itu, kita tengok Datuk Rais Sariman. Ni daripada Malaysia ni, pakar ni. Apa itu ada daripada Norway, Dr. Josh Fallon, Dr. Jack R. Parkinson. Ini antara tokoh. Yang ini pun kena ingat nama ni pelajar. Kena ingat nama ni. Sebab ini juga salah satu lagi soalan yang boleh disoal dalam soalan objektif. Dia tanya, siapa pakar yang terlibat? Siapakah pakar yang terlibat? Merangka. Dia mesti merangka. Kenapa juga merangka? Sini ada merangka, nampak? Okey, di mana nak jawab? Sinilah Okey. Tengok di situ. Ini gambar-gambar dia orang. Okey. Jadi matlamat DEB tadi kita dah tengok. Dia nak membasmi kemiskinan. Highlight balik. Membasmi kemiskinan dan menambahkan pendapatan dengan ni huraian ni. Dengan macam mana? Menambahkan pendapatan dan banyakkan peluang pekerjaan tanpa mengira kaum. Mungkin di sini boleh dapat 2 atau 3 markah. Itu satu. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, menyusun, letak warna merah sini menyusun semula masyarakat. Ini fakta. Macam mana dia nak susun? Untuk mengurangkan, nampak situ, untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum. Ini ialah huraian dia lah. Ini mengurangkan. Dia belum keluar lagi, sabar. Mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum. Di sini jadi kalau kita tengok di sini, apa dia? Ini fakta. Ini fakta. Huraian. Tengoklah ya. Ini huraian dia. Okey. Itu tujuan DEB. Dan kalau kita tengok DEB ni berjaya atau tidak, ini isu-isu dia lah. Jurang sosioekonomi. Semua pelajar boleh
tengok di sini semua dia punya kata kunci tu jurang. Jurang. Bila kita katakan tentang isu, bila soalan dia bertanya tentang isu, maka pelajar bolehlah kalau kiranya apa salah kita terus saya jurang. Timur Barat, Pantai Timur ni, Kelantan, Terengganu dan Pahang Pantai Barat ni beza dari segi kemajuan ni. Ini zaman British lah ini Bumiputera dengan bukan Bumiputera, Melayu dan lain-lain. Ini pelajar kena faham. Melayu dan masyarakat asal dan lain-lain. Okey. Cukup untuk bahagian ini. Kita jumpa lagi pada siri seterusnya 8